Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat meneruskan pembacaan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian telah pun diletakkan, telah pun dibukukan dalam satu kitab yang berjudul Riyadu As-Salihin. Riyadu bermaksud taman-taman, As-Salihin iaitu orang-orang yang salih. Jadi moga-moga pengisian kita pada pagi ini yang di bawah anjuran Persatuan Wanita Islam Prihatin, yang mana kalau ikut jadual asal, minggu pertama Jumaat pagi 9.30 dan Jumaat yang ketiga jam yang sama. Tetapi saya telah tersilap sebenarnya. Sepatutnya Jumaat pagi ini adalah Jumaat yang keempat. Kalau Jumaat minggu depan, Jumaat yang kelima. Jadi saya terkeliru dengan jadual pada Jumaat minggu yang lalu. Kalau ikut pengisian yang lalu, saya buat Jumaat minggu yang kedua. Jadi saya terlepas pandang. Namun begitu, pembacaan hadis-hadis Nabi ini tetap kita kena teruskan. Jadi saya harap kita boleh teruskan. InsyaAllah pada bulan depan, masuk bulan 10, saya akan kembali kepada jadual asal lah. Jumaat minggu pertama dengan Jumaat minggu yang kedua. Jadi saya memohon keampunan, kemaafan kepada pihak penganjur. Mungkin tengok macam tak ikut jadual lah, pening. Sebenarnya saya yang pening sebenarnya. Jadi saya minta maaf kepada pihak Persatuan Wanita Islam Prihatin di atas kesilapan saya dalam melihat jadual seperti yang telah pun dipersetujui. Okey. Pagi ini kita akan belajar bab 156 yang berjudul disunahkan memperbanyakkan ataupun meramaikan orang yang mengikuti salat jenazah. Dan kalau dah salat jenazah itu dibuat 3 saf ataupun lebih daripada 3. Okey, bab yang ke-156 ini Al-Imam An-Nawawi akan membicarakan kepada kita akan belajar bab tentang saf bagi orang yang menunaikan salat jenazah. Okey, tapi dalam bab ini dia ada 2 isu. Isu pertama dari sudut meramaikan. Okey, meramaikan yang akan menyembayangkan jenazah, dan yang kedua adalah buat 3 saf. Maksudnya kalau ramai macam mana pun, walaupun hanya cukup 2 saf, kita kena pecahkan juga menjadi 3 saf dan kalau boleh lebih. Okey. Kedua-dua maklumat ini yang berada pada bab yang ke-156 ini, sebenarnya ia adalah berdasarkan kepada 3 hadis. Okey, berdasarkan kepada 3 hadis. Ketiga-tiga hadis tersebutlah ia akan memberikan kepada kita intipati perbincangan kita pada pagi ini tentang membanyakkan orang yang salat jenazah
dan juga melakukan saf sebanyak 3 saf. Okey. Mari sama-sama kita terus kepada membaca, memahami hadis yang pertama dalam bab 156 ini. Yang mana hadis yang pertama ini adalah hadis yang ia diriwayatkan, ia bersumberkan kepada an Aisyah radhiyallahu anha, iaitu bersumberkan dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia telah berkata. Okey, maknanya hadis yang pertama ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang ummul mukminin, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau telah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, ma min mayyitin, tidaklah mana-mana seorang mayat, tusalli, yang telah disembahyangkan, alaihi, ke atasnya, ummatun, sejumlah, minal muslimin, daripada orang-orang Islam. Okey. Yablughuna mi'ata, yang jumlah orang Islam yang datang menyembayangkan jenazah seorang daripada mayat itu, yang jumlahnya sampai kepada jumlah 100 orang. Yashfa'una lahu, yang ke-100 orang tadi, mereka ini benar-benar seorang yang Islam. Apabila mereka kesemuanya itu memintakan syafaat lahu untuk si mati itu, illa, melainkan, syuffi'u lahu, syuffi'u fihi, melainkan permintaan daripada 100 orang yang menyemayangkan jenazah tadi akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Okay. Hadis pertama ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nombor hadisnya adalah 947 dalam Sahih Muslim. Okey. Hadis ini menunjukkan kepada kita. Okey, saya terangkan dulu hadis ini mengikut apa yang telah diulaskan oleh para ulama hadis. Okey, hadis ini Nabi nak memberitahu kepada kita bahawasanya, okey, orang yang menyembayangkan jenazah, okey, apabila menyembayangkan jenazah, mereka ada meminta kepada Allah supaya diberi syafaat kepada orang yang sedang disemayangkan. Memberi syafaat itu merujuk kepada makna apa? Okey, kita tahu makna syafaat sama ada kita mendapat kebaikan ataupun kita dijauhkan daripada keburukan. Okey, membawa erti kalau kita memberi syafaat kepada orang yang disemayangkan, bermakna kita meminta kepada Allah supaya orang yang disemayangkan itu dia diberi syafaat dari sudut tambahkan kebaikan dia, beri dia dapat kebaikan apabila berada dalam kubur. Lepas tu kalau ada benda-benda yang buruk yang akan berlaku kepada si mati itu, maka Allah lindunglah beliau. Itulah yang dikatakan sebagai syafaat. Okey, syafaat ini sebenarnya ia berkait rapat adalah dengan doa yang kita pohon kepada Allah di dalam solat itu. Okey. Kemudian Nabi SAW memberitahu kepada kita jumlah yang meminta syafaat untuk si mati itu kepada Allah adalah jumlahnya ramai. Berapa bilangannya? Adalah 100 orang.
100 orang itu pula adalah 100 orang yang benar-benar dia ini seorang yang Islam. Sebab tu disebut dalam hadis tu ada perkataan minal muslimina, daripada orang-orang yang Islam. Okey, berdasarkan hadis ini, apa yang kita dapat pelajari? Nabi menyebutkan jumlahnya ramai, iaitu 100 orang. Okey, kita kena baca dulu hadis yang kedua dan hadis yang ketiga untuk kita membuat kesimpulan berapakah jumlah yang dikatakan ramai yang dituntut untuk kita menyembahyang ke jenazah. Kalau hadis pertama ni kita tahu jumlahnya 100. Okey, nanti kita kena lihat hadis yang lain, kita akan jumpa sekejap lagi. Baik, kita lanjutkan dengan hadis yang kedua. Jadi saya moga-moga ya tuan-tuan dan puan yang memiliki buku terjemahan kitab Riyadhus Shalihin, saya harap tuan-tuan jumpa bab 156. Okay. Hadis yang kedua dalam bab ini adalah hadis yang datangnya yang bersumberkan kepada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mendengar sendiri apa yang Nabi telah katakan. Kalau dia kata saya telah mendengar, maknanya beliau mendengar sendiri. Bukan beliau mendengar daripada sahabat lain yang mendengar, tapi beliau sendiri mendengar apa yang Nabi nak perkatakan. Ma min rajulin muslimin. Okey. Tidaklah mana-mana seorang lelaki Islam yamutu, yang dia meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi, kemudian jenazah dia itu disalatkan. Okey, disalatkan arba'una rajulan, oleh 40 orang lelaki, la yusyrikuna billahi syai'a, yang 40 orang lelaki tadi ni, mereka ini tidak mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, illa, melainkan syafa'ahumullahu fihi, melainkan Allah akan menerima permohonan, permintaan syafaat 40 orang lelaki itu untuk si mati itu. Okay. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim, nombor hadis 948. Okey. Hadis ini memberikan kepada kita petunjuk, memberikan kita pelajaran, okey, bahawasanya orang yang telah mati, dia apabila disembahyangkan oleh 40 orang lelaki yang tidak mensyirikkan Allah, maka si mati itu dia akan mendapat kebaikan, dia akan dapat manfaat daripada sembahyangnya 40 orang lelaki itu. Sebab itu para ulama hadis mengatakan, di antara waktu, tempat yang kita boleh menolong orang yang telah mati, tempat yang terbaik antaranya adalah ketika mana
si mati itu sedang disolatkan. Itu waktu yang sangat penting untuk kita betul-betul kita apa? Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila kita sembahyang ke jenazah, dalam hadis lain Nabi kata, Nabi suruh kita ikhlaskan betul-betul doa yang kita panjatkan, yang kita minta kepada Allah pada takbir yang pertama, takbir yang kedua, takbir yang ketiga. Nanti kita akan pelajari tentang berapa takbiratul ihram. Nanti kita akan belajar pada takbir pada bab yang berikutnya. Okey, dalam hadis ini kita mendapat pertunjuk bahawasanya Nabi sebut ramai. Berapa orang yang sembahyang tu? 40 orang lelaki. Bukan bermaksud menafikan keberadaan orang perempuan. Bukan maksudnya begitu. Okey. Dalam hadis ini Nabi sebut 40. Tapi hadis yang pertama yang kita baca sebentar tadi tu disebut 100 orang. So macam mana kita nak faham? Hadis kata 100, hadis kata 40. Okey. Yang kata 100, yang kata 40 ini sebenarnya bukanlah maksud hadis itu untuk mengatakan jumlahnya mesti seperti itu. Mesti kena cukup 100. Tak boleh. Tak boleh 70, tak boleh 60. Tak boleh, mesti 100. Bukan juga membawa maksud mesti cukup 40 orang. Mesti 40. Kalau tak cukup 40, kita takkan solat ke jenazah. Kita takkan solat ke jenazah. Bukan maksudnya begitu. Maknanya hadis ini bukanlah memberi erti adanya keterbatasan dari sudut jumlah. Tapi hadis ini sebenarnya yang Nabi nak sampaikan, Nabi nak kata dari sudut ramai orang yang menyembayangkan jenazah itu. Jadi apakah nombor yang nak bagi nampak ramai? Banyak. Nombor 100, nombor 40, begitu. Nabi tak sebutlah perkataan ramai. Tapi Nabi nak menunjuk ke ramai itu dari sudut nombor 40, 100. Okey. Namun begitu, kalau 40 orang, Alhamdulillah. Kalau dapat 100, Alhamdulillah. Kalau 200, Alhamdulillah. Maknanya, lagi ramai, lagi baik. Macam tu. Jadi itulah pelajaran utama daripada hadis itu. Sebab itu Al-Imam Nawawi, kalau tuan-tuan buka baca pada bab 156 tu, memang Al-Imam Nawawi letakkan dah. Dia tulis siap-siap dalam judul bab tu apa? Bab disunatkan meramaikan orang yang ikut salat. Okey, saya harap jelas bagi penerangan jumlah 140. Okey, berdasarkan dua hadis tadi juga, kita dapat satu pelajaran bahawasanya syarat utama kalau doa-doa orang yang solat itu bermula daripada imam dan makmumnya, kalau nak syarat utama nak pastikan si mati itu yang disembayangkan itu diampunkan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah dan sebagainya, maka ia perlulah memastikan jemaah-jemaah yang hadir itu mereka ini bersih daripada melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab dalam hadis kedua dia meletakkan kepada istilah la yusyriku nabillahi syai'a, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Okey, bukanlah membawa maksud kita kena pergi minta setiap daripada jemaah tu, imam awak buat syirik tak? Bukanlah sampai kita perlu bertanya, bukanlah sampai kita perlu buat siasatan pula. Tak perlulah sampai kita kata, imam awak tolong ucap kalimah syahadah semula, makmum semua ucap kalimah syahadah semula. Tidak perlu seperti itu. Tapi syarat dia
nak pastikan doa itu sampai untuk si mati, kan Allah kabulkan doa-doa mereka itu, maka mereka itu terdiri daripada yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Okey, dah selesai 2 hadis. Kita lanjutkan lagi dengan hadis yang ketiga. Okey, hadis yang ketiga ini merupakan hadis yang terakhir dalam bab 150-56. Yang mana hadis yang ketiga ini datangnya, okey, sumbernya dari Marsad bin Abdillahil Yazani. Yazani. Daripada Marsad bin Abdillah Al-Yazani. Dia bercerita, dia berkata, Kana Malik ibnu Khubairata radhiyallahu anhu. Okay, Marsad bin Abdillah Al-Yadani, dia menukilkan satu peristiwa. Peristiwa siapa? Peristiwa seorang sahabat namanya Malik bin Khubairah. Okey. Yang mana Malik bin Khubairah radhiyallahu anhu ini, saya betul ke nama Malik bin Khubairah radhiyallahu anhu, ya, namanya Malik bin Khubairah. Yang mana Malik bin Khubairah ni, idza shalla 'ala al-janazati, apabila menyembayangkan ke atas mana-mana jenazah, fataqallan nasa 'alaiha, sedangkan kalau ada ketika itu jenazah yang bilangan jumlahnya yang nak semayangkan tu sikit je, tak ramai. Okey, apa yang beliau buat? Jazza'ahum 'alaiha thalathata ajza'in. Dia akan membahagikan, maknanya dia akan menyusun jenazah orang yang menyemayangkan jenazah itu menjadi 3 bahagian. Okey. Malik bin Khubairah radhiyallahu anhu ini, sahabat Nabi ni, masa dia menyembayangkan jenazah, okey, didapati orang yang nak sembahyang jenazah tu tak ramai. Namun Malik bin Khubairah ni dia tetap menjadikan saf yang sembahyang di belakang imam itu jumlahnya mesti 3 saf. Dia buat 3 baris, dia pecahkan. Contoh kalau orang yang hadir tu ada 10 orang lah, kan, satu imam 9 orang yang sembahyang ke jenazah. Jadi Malik bin Khubairah ni dia akan pecahkan, kalau 9 orang pecah 3 lah kan, 3 saf 1, 3 saf 2, 3 saf 3. Okey, sebab dia sedikit. Okey, dia tetap buat pecahkan 3. Okey, summa qala, selepas dia buat macam tu, dia memberikan penjelasan kenapa dia buat macam tu sedangkan sikit je jumlah dia. Kan, kalau kita saf dalam solat, kalau kita solat fardu, kan, kita akan buat saf satu baris je. Betul tak? Kalau 9 tu satu baris saja. Kan, tak boleh kita pecahkan sebab kena penuhkan saf. Tapi solat jenazah ni berbeza. Jadi untuk pastikan tiada sesiapa yang macam tertanya-tanya kenapa dia buat macam tu sedangkan sikit je orang yang solat, maka dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maknanya Malik bin Khubairah ni, dia apa yang dia buat tu sebenarnya Nabi buat. Jadi dia pun terangkan kepada orang ramai. Dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda.
Man salla alaihi. Okey, Nabi sabda, sesiapa yang disolatkan ke atasnya salasatu sufufin, oleh 3 saf, faqad aujaba, maka telah diwajibkan baginya. Diwajibkan apa baginya tu? Diwajibkan baginya untuk mendapat syurga. Okay. Hadis yang kita baca yang ketiga ni dalam bab 156 ni adalah riwayat Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Al-Imamu Tirmizi. Okey. Hadis ini setelah dibuat saringan, setelah dibuat semakan, maka kata para ulama, hadis ini sebenarnya statusnya adalah hasan. Hasan bermaksud bawah sikit darjat daripada hadis yang sahih. Namun begitu, hadis itu pun sebenarnya valid untuk dijadikan sebagai hujah. Valid untuk kita jadikan sebagai ikutan. Okey. Jadi hadis ini kalau kita baca, kalau kita dengar hadis saya bacakan tadi sampai habis, Nabi tak pernahlah menyebut secara jelas. Hadis tu kalau kita baca Malik bin Hubairah, dia tak cakap Nabi yang perintahkan. Dia tak cakap Nabi pernah menyuruh seperti itu. Tetapi Nabi cuma menyebutkan kelebihan jenazah yang disemayangkan oleh 3 saf. Oleh 3 saf. Maka jenazah itu Allah beri kepadanya syurga. Inilah salah satu amalan yang Allah janjikan apa? Yang Allah janjikan syurga bagi sesiapa yang disemayangkan oleh 3 saf. Disebabkan kelebihan itulah Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu, walaupun orang yang semayang jenazah tu datangnya tak ramai, dia tetap jadikan ia di dalam bentuk 3 saf. Kalau ada, contohnya adalah 7 orang. 1 imam, 2 saf pertama, 2 orang saf ketiga, 2 orang saf yang kedua dan saf yang ketiga. Okay. Berdasarkan hadis itu menunjukkan kepada kita bahawanya memang sunnahlah kita menjadikan 3 saf. Jadi lepas ni, kalau ada mana-mana ahli keluarga kita ataupun kita terlibat dalam menguruskan jenazah, kan, maka kita minta kepada para jemaah supaya buat 3 saf. Jangan kurang. Buat 3 dan lebih. Kita kata, okay, jemaah-jemaah, sekarang kita dah nak solat dah. Untuk jenazah ini, sila buat 3 saf. Ataupun lebih 3 saf. Yang 3 saf dah penuh, contoh, kan, kita buatlah saf keempat. Jangan kurang dari 2. Bukanlah bermaksud jangan kurang dari 2 tu maksud kalau kurang dari 2, contoh kalau ada 2 orang je, seorang imam, seorang makmum. Kan, adakah jenazah tu tak dapat apa-apa syafaat? Bukan maksudnya begitu, tidak. Bukan maksudnya tidak sah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tentang kelebihan 3 saf tu, maka kita anjurkan. So lepas ni kita sebutlah buat 3 saf. Kalau macam kalau kita pergi masjid kan, biasanya orang kadang-kadang orang nak bagi ramai jenazah, biasanya nak bagi ramai orang menyembahyang ke jenazah, biasanya orang bawa ke masjid. Okay. Kenapa dia bawa ke masjid? Sebab masjid ni ada ramai jemaah. Kan? Jadi apabila ke masjid, kan masjid tu kadang dia panjang, kan, kiri kanan tu panjang. Tiba-tiba saf tu hanya ada 2 je, dah penuh dah tak ada dah jemaah lain dah. Maka kita minta supaya pecahkan, buat jadi 3 saf. Kalau penuh 3 dah, ada lagi, buatlah 4. Itu lebih baiklah. Maksudnya sekurang-kurangnya 3 atau lebih. Okey.
Pelajaran lain yang kita boleh ambil, yang boleh jadikan sebagai panduan kepada kita untuk menguruskan menyemayangkan jenazah berdasarkan hadis 1 dan 2 tadi, dikaitkan juga kalau berdoa, doalah dengan penuh keikhlasan. Untuk apa? Untuk si mati. Okey, untuk si mati. Okey, maksudnya sebab apa? Sebab kalau kita tak ikhlas, okey, ada orang mungkin solat jenazah tu sekadar nak tunjuk muka dia, aku ni staff dia kan. Jadi kalau aku tak semayang untuk ahli keluarga bos aku ni sekarang, bos aku tengok aku ni jahat ke ataupun sebagainya kan, tak timbang rasa ke, tak. Dia semayang tu dia memang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia doa ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, supaya doa yang dibaca tu memberi manfaat pada si mati. Okey, sebelum kita lanjutkan kepada bab yang lain, saya nak sebutkan ada hadis lain sebenarnya yang tidak diletakkan oleh Al-Imamu An-Nawawi dalam kitab ni. Dalam kitab Riyadhus Salihin ini, Imam Nawawi hanya pilih 3 saja hadis. Tapi sebenarnya ada hadis lain yang Nabi memang buat 3 saf. Memang Nabi pecahkan jenazah tu. Saya selalu tersasul. Nabi pecahkan orang yang jenazah tu jadi 3. Memang ada hadis lain. Kalau ikut hadis dalam hadis ni tak jumpalah, tak adalah. Okey. Ada hadis lain, tapi tu kena catatlah, tu kena catat. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani. Riwayat At-Tabrani bersumberkan daripada perawinya daripada Abu Umamah. Okey, Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia sebut tentang hadis yang mana dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat ke atas satu jenazah, wa ma'ahu, bersama dengan Nabi ni sab'atun nafarin, ada 7 orang. Ada 7 orang. Maksudnya masa nak sembahyang satu jenazah ni 7 orang je termasuk Nabi. Ada 7 termasuk Nabi. So macam mana nak buat 3 saf tu? 7 orang termasuk Nabi. Mestilah Nabi jadi imam. Maknanya tinggal lagi berapa jemaah belakang dia? Ada 6. Okey, ada 7, Nabi jadi imam, jemaah mesti dengan 6. So 6 tu nak buat macam mana? Maafkan saya. Okey, kalau baca pada hadis ni wa ma'ahu bersamanya, bukan 8. Ada 8 orang. Termasuk Nabi tu dia panggil 8 sebab dalam hadis tu disebut wa ma'ahu, bersama Nabi. Maknanya 8. 8. Maksudnya Nabi seorang, ada 7 makmum yang nak ikut Nabi menyembahyangkan jenazah. Okey, so macam mana Nabi buat? Kalau 7 jemaah makmum, so macam mana nak pecah jadi 3 saf tu? Okay. Dalam hadis tu, riwayat Tabrani, tak ada dalam hadis sahih ni, tak ada dalam bab 156 tu. Ini hadis luar, hadis lain yang mana kata Abu Umamah yang melihat apa yang Umamah dia menyebut tentang apa Nabi buat, dia kata faja'ala thalathan saffan. Nabi letak saf pertama ni 3 orang. Kan ada 7, saf pertama Nabi buat 3 orang. Okey, 3 orang duduk saf pertama. Wasnaini saffan. Saf yang kedua Nabi letak 2 orang. Wasnaini saffan. Dan saf yang ketiga Nabi letak 2 orang. Maknanya saf pertama tu lebihkan 3 orang, saf kedua 2 orang, saf ketiga 2 orang. Cukup tak 7? Cukup 7. Ini dalam riwayat At-Tabrani. Okey. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah contoh
yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jelas tuan-tuan? Okey. Hadis Tabrani ni hadis hasan lah. Okey. Setakat ni ada apa-apa persoalan sebelum kita baca hadis-hadis yang berada pada bab 157. Okay. Boleh proceed, Ustaz? Ya, Kak Mazidah, ya Kak. Tak apa. Proceed. Tak, boleh proceed. Okey, memang tak ada soalan ya. Sekejap ya Kak ya. Okey. Soalan. Okey. Sekejap. Saya... Sekejap ya. Okey. Kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Okey. Buka bab yang berikutnya 157. Okey, bab 157. Bab ni dia agak panjang sedikit, bukan panjang. Bab ni dia berkaitan dengan bacaan di dalam solat jenazah. Maksudnya bukan sekadar doa lah, tapi pada takbir yang pertama nak baca apa, takbir kedua nak baca apa, takbir ketiga nak baca apa, takbir keempat nak baca apa. Inilah yang diterangkan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab 157. Okey. Sebelum Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala alaih meletakkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah sekejap ya, dia panjang sikit tajuk ni. Saya nak kena habiskan, dia ada panjang juga ni. Tak apa. Okey. Sebelum Al-Imam Nawawi, dia meletakkan hadis 1, hadis 2, hadis 3, 4, 5, 6. Ada 6 hadis. Al-Imam Nawawi dia membuat ulasan ringkas. Dia buat sedikit komentar dalam kitab Riyadhus Salihin itu. Ada tak dalam terjemahan Riyadhus Salihin tuan-tuan dan puan-puan? Kak Mazidah ada tak Kak dalam buku terjemahan? Ada. Cuba Kak bacakan, boleh? Yang pertama ke Ustaz? Yang pertama. Okey, an Abi Abdurrahman. Bukan, itu hadis ya. Ya, hadis. Tak. Tak ada pendahuluan ke daripada Imam Nawawi? Tidak ada. Dia terus saja, dia terus katakan ada pun doa yang dibaca setelah takbir. Ketiga adalah sebagai berikut. Ya ke? Yang itu, yang itu dia buat ringkasan dah. Tajuk dia doa yang dibaca dalam solat jenazah. Doa yang dibaca. Dia terus pergi doa je Ustaz. Okey, tak apa. Dia sebenarnya tajuknya adalah dia bukan nak cerita pasal betul lah, kalau ikutkan tu dia cerita pasal doa lah tu. Tapi memang 6 hadisnya. Memang 6 hadisnya. Okey, doa. Okey. Sekejap ya.
Oh, kalau ikut terjemahan penuh, dia ada sedikit ulasan Imam Nawawi. Tapi tak apa, saya siapa dalam buku lain, terbitan penerbit lain yang dia ada pendahuluan Imam Nawawi ulas, ada tak? Maksudnya sebelum kita jumpa hadis yang pertama, Imam Nawawi ada menerangkan solat jenazah tu nak buat macam mana, kaifiat dia. Siapa yang ada? Tolong maklumkan. Apa tajuk dia, Ustaz? Mungkin kat belakang ke? Tak ada, dia dekat depan. Oh ya, tak ada, Kalau Ustaz. ikut kalau kitab yang penuh diterjemah, Imam Nawawi dia menerangkan terlebih dahulu macam mana nak solat jenazah tu. Ada, Oh, Puan Mas ada. Puan Mas ya, kata, yang ini dia kata solat jenazah ini terdiri daripada 4 takbir. Setelah takbir betul? pertama, Ah, itulah dia. itulah, betul lah tu. Takbir pertama Okey, apa Kak? okey. Dia kata, Okey. Setelah takbir pertama membaca ta'awudz ta'awuz. dan surah Al-Fatihah. Okey. Setelah takbir kedua membaca selawat atas Nabi SAW yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey. Lepas tu selawat yang lebih lengkap dan lebih utama iaitu bila ditambah dengan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik tu sampai habis satu semua dibacakan tu selawat tu, Ustaz. Lepas tu Okey. setelah takbir ketiga membaca doa untuk mayat dan untuk umat Islam pada umumnya. Sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam hadis-hadis di bawah ini. Okey. Setelah Akak, takbir betul. Akak setelah punya tu, Kak uh, Mazinah punya tu dia ada potong tu, terjemahan dia tak terjemah semua. Kalau ikut Imam Nawawi, dia ada macam menerangkan lebih lanjut. Dia kalau baca yang saya punya ni, Imam Nawawi kata macam ni. okey, Ustaz. Salat jenazah tu maksudnya dia kata bertakbir sebanyak 4 kali. Okey. Pada takbir yang pertama adalah mengucapkan ta'awuz. Ta'awuz maksudnya ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian terus baca surah Al-Fatihah. Okey. Pada takbir yang kedua membaca salawatlah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyin, Allahumma salli ala Muhammad, macam salawat Ibrahimiyah lah. Kalau boleh dibaca sampai habis macam kita baca dalam tahiyat akhir tu, itu adalah lebih baik. Lepas tu Imam Nawawi dia ada tegur, dia ada menegur. Pada zaman dia ada orang lepas dibaca selawat, dia baca ayat Quran dalam surah Al-Ahzab ayat nombor 56, iaitu ayat yang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Okey, Imam Nawawi kata apa? Kalau Imam Nawawi kata apa, jangan baca ayat tu, dia kata. Dia kata cukup sampai daripada salawat innaka hamidum majid. Takat tu je lah. Okey, tak apa. Kemudian Imam Nawawi kata apa? Baru diterangkan. Dia kata takbir yang ketiga, kita berdoa lah untuk si mati yang dia akan terangkan nanti dalam bab ni lah. Seperti Kak Mazinah sebut tadi tu. Kemudian Imam Nawawi terangkan lagi. Dia kata pada takbir yang keempat, diteruskan lagi. Dibuat lagi pada takbir yang keempat itu adalah doa. Okey. Jadi Imam Nawawi kata apa? Sat lagi kita akan jumpa doa apa nak baca pada takbir yang keempat. Okeylah, betul lah tu Kak. Cuma ada sikit ringkasannya, tak ada. Okey, tak apa. Okey. Terima kasih, Okey. Ustaz. Kita terus kepada hadis yang pertama. Okey, hadis yang pertama ni maksudnya kita terus pergi kepada takbir yang ketiga lah. Sebab kita tahu takbir yang ketiga terus membaca doa. Jadi doa apa yang hendak dibaca? Okay. Hadis yang pertama, hadis yang mengandungi doa apa yang dibaca pada takbir yang ketiga. An Abi Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala.
daripada Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, okay, dia kata, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensalatkan janazah. Okey. Fahafiztu min du'aihi. Lalu aku sempat menghafal dari doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Lelaki yang ikut Nabi sembahyang jenazah tu, dia pernah dengar Nabi baca macam agak kuat sikit, dia hafal terus. Dia hafal. Dia hafal daripada Nabi sembahyang. Maksudnya, dia belajar doa baca solat jenazah tu ketika mana? Dalam solat jenazah tu. Ketika Nabi imam, Nabi baca doa rakaat pada takbir yang ketiga, maka Auf bin Malik ni, dia apa? Abdul Rahman Auf bin Malik ni, dia hafal apa yang Nabi baca tu. Okey. Kemudian dia ceritalah balik semula kepada kita apa yang dia hafal daripada doa Nabi SAW tersebut. Wa huwa yaqulu, dia kata Nabi SAW ini berdoa. Okey, doanya adalah, ni saya yakin semua orang hafal. Tapi yang penting juga kita kena terangkan apakah makna di sebalik doa itu. Kita tak nak hafal sahaja, tetapi kita tak tahu apa makna yang lebih mendalam pada doa itu. Okey, doanya Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, berilah keampunan untuknya. Ni kita semua hafal. Allahumma ghfir lahu. Ini kita datangkan contoh Nabi menyembahyangkan jenazah seorang lelaki lah. Jadi Nabi pun kata, Allahumma ghfir lahu, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah, berilah keampunan untuknya. Yang kedua apa? Warhamhu, kurniakanlah rahmat untuknya, baginya. Yang ketiga apa? Wa'afihi, dan berilah afiat untuk memberilah afiat kepadanya. Okay, ada tiga. Mula-mula ampun, rahmat, afiat. Okey, kemudian yang keempat, apa yang Nabi doakan? Wa'fu anhu. Okey, wa'fu anhu maksudnya apa? Dan berilah kemaafan ke atasnya. Yang keempat. Okey, berikan kemaafan. Yang kelima, Nabi doa apa? Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat turunnya. Tempat turunnya tu maksudnya tempat dia akan masuk ke dalam kubur. Maksud Nabi nak kata, muliakanlah kuburnya, tempat dia dimasuk ke dalam kubur tu. Okey. Okey. Maksud Nabi kata, muliakanlah tempat persinggahannya, tempat dimasuk dalam kubur tu lah. Okey, kemudian apa lagi Nabi doa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam Nabi doa apa? Wa wassi', dan luaskanlah mudkhalahu, tempat masuknya. Nabi nak kata yang ke berapa tu ni? 1, 2, 3, 4, 5, ke 6. Yang keenam Nabi doa, ya Allah, tempat masuk dia ni, maksudnya kubur dia tu, luaskanlah. Kalau yang kelima tadi, Nabi nak minta jadikan kubur ni sebagai tempat yang mulia untuk dia. Faham tak elok doa ni? Sebab kita nak doakan orang ni. Jadi kita tak nak kita baca doa, tapi kita tak faham apa kita minta. Sebab kita hafal saja. Jadi kita kena faham satu persatu daripada doa Nabi tu. Okay, nanti saya akan terangkan. Kemudian yang ketujuh, Nabi doa apa? Wa'usilhu bil ma'i wal thalji wal baradi. Nabi kata, bersihkanlah si mati ini dari segala dosa
Nabi kata, bukan, Nabi SAW bersabda dan doa tu Nabi kata, mandikanlah dia. Kenapa Nabi kata mandikanlah dia? Sedangkan jenazah tu dah mandi dah pun. Dah dimandikan, dah dikafankan. Sekarang ni dalam kubur, kenapa minta dimandikan? Ini kita kena kupas dia. Nabi kata, mandikanlah dia dengan air. Air tu maksudnya air macam air yang biasa, air macam air sungai, macam air hujan. Okey. Lepas tu dengan air salji. Lepas tu dengan air embun. Kenapa? Kenapa sampai Nabi nak perincikan mandikanlah ia dengan air salji, dengan air embun. Kenapa? Nanti kita akan bincangkan pada minggu hadapan pula. 2 minggu lagi lah. Kenapa mesti Nabi doa minta air embun dan air salji? Air salji dan air embun. Sebab apa? Tak cukup ke hanya doa mandikanlah ia dengan air hujan ke, air pahit ke, air bersih ke? Kenapa tak cukup dengan? Kenapa mesti sebut air yang sejuk-sejuk? Macam embun, sejuk. Kenapa air salji? Dia sejuk. Kenapa? Tunggu. Nanti kita akan bincangkan pada kuliah akan datang. Nanti saya kena buat nota tambahan supaya lebih nampak. Okey, kemudian Nabi SAW doa lagi tau. Nabi kata, wa naqqihi minal khataya. Bersihkanlah dia. Tuan-tuan yang tengok doa Nabi. Mula-mula mandi kan. Kalau dah mandi, betul bersih, betul tak? Tapi tengok ni penting, betul penting doa untuk si mati tu. Kan? Lepas mandikan dia tadi tu, Nabi kata bersihkan dia, wa naqqihi, bersihkan dia daripada segala al-khataya, kesalahan. Macam mana nak bersihkan dia daripada kesalahan tu? Sebersih apa? Nabi kata, kama naqaita thawbal abyadha minad danas. Sebagaimana engkau telah membersihkan kain putih yang ada kekotoran. Tengok, bijaksananya Nabi ni dalam nak menerangkan, kalau hapuskan dosa dia, ya Allah, hapuskanlah, jangan tinggal sikit pun. Seperti mana kalau ada kotoran pada kain yang warna putih, macam itulah dosa dia dibersihkan. Berbeza kan kita punya feel, kita punya penghayatan kita, kalau kita faham doa yang kita baca. Sebab tu kena belajar doa ni untuk si mati tu. Kita kena buat khusus memahami doa-doa untuk si mati. Sebab doa tu dia satu benda yang besar untuk tolong si mati tu. Tapi kalau semua orang hafal, tak faham apa, so macam mana penghayatan dia? Kan? Jadi secara tak langsung dia tak tahu dia minta apa, buat dia hafal. Okey, tak apa, nanti kita akan baiki, sebab tu kita kena belajar. Okey. Kemudian apa lagi Nabi minta kepada Allah Azza wa Jalla? Okey, Nabi kata lagi, wa abdilhu daran, dan tukarkanlah rumah untuknya khairan min darihi, dari rumahnya yang pernah dia ada dekat dunia. Kenapa Nabi dok? Kan dia masuk kubur. Dia nak dimasukkan dalam kubur nanti. Kenapa minta? Kenapa pula minta buat rumah lain? Apa maksud buat satu rumah untuk dia? Maknanya rumah dia dekat dunia ni, maksud Nabi kata, buatkan dia rumah dalam alam kubur tu lebih baik daripada rumahnya yang ada sebelum tu. Kenapa nak kata minta buat rumah pula? Kalau orang baca terjemahan, mungkin dia kata, kan dah mati, kenapa pula nak fikir tentang rumah-rumah ni? Nanti kita akan bincangkan kenapa Nabi sebut macam tu. Mesti ada sebab. Sebab Nabi SAW dia tidak akan bertutur, dia tidak akan menyebut sesuatu perkara yang melainkan dia mesti pada wahyu. Okay. Kemudian Nabi juga meminta kepada Allah untuk jenazah itu apa dia? Wa ahlan
khairam min darihi, dan berilah kepadanya ahli keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Keluarganya maksudnya apa? Maksudnya Nabi kata dia dah masuk alam kubur, gantikan dia keluarga, sebab dekat dunia dia ada anak-anak dia, dia ada keluarga dia. Jadi dalam kubur kan, orang kita tengah sembahyang jenazah ni, kita minta bagi dia ahli keluarga yang lebih baik daripada keluarga dia ada sekarang. Bukan bermaksud keluarga dekat dunia itu tak baik, tapi isunya kenapa nak minta bagi dia ahli keluarga? Lah kan dia mati. Kemudian Nabi doa lagi, wa zaujan khairam min zaujihi, dan berikanlah kepadanya pasangan. Kalau dia lelaki, kita masukkan berikanlah kepadanya isteri. Kalau jenazah tu perempuan, kita masukkan dia berikanlah kepadanya suami yang lebih baik daripada suaminya, ataupun berilah kepadanya isteri yang lebih baik daripada isterinya. Jadi kalau isteri dibaca doa ni, mungkin dia kata, kenapa pula aku ni tak baik ke? Sudah. Okey. Tapi kita akan belajar. Lepas tu penting belajar. Kenapa? Lepas tu kita kena faham. Okey. Yang ni nanti saya akan buat nota tambahan untuk saya akan buat nota penerangan dia. Kenapa maksud pasangan? Kenapa minta adik keluarga? Okey. Lepas tu Nabi doa lagi. Wa adkhilhul jannata, dan masukkanlah dia dalam syurga. Okey. Lepas tu apa lagi? Wa a'idhu, dan jauhkanlah dia min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min azabin nar, dan daripada api neraka. Tadi Nabi kata apa? Masukkan dia dalam kubur, kemudian jauhkan dia daripada azab kubur, lepas tu jauhkan daripada azab api neraka. Kenapa pula mati? Kita faham kan? Kalau kita doa macam, kalau doa kata, ya Allah di akhirat nanti masuklah dalam syurga, mungkin kita kata logik lah, sebab akhirat tu nanti ada syurga. Tapi kenapa sembahyang jenazah minta kat jenazah tu masukkan dalam syurga? Jauhkan daripada api neraka. Alam kubur ni ada api neraka? Ada api neraka ke? Jadi kita kena bincangkan. Kita kena kupas, insya-Allah tu pada kelas akan datang tentang doa ni. Dan doa-doa ini seharusnya kita kena ajar kat zuriat-zuriat kita. Betul tak? Kita ajar dekat anak-anak kita, cucu kita, kawan-kawan kita ke, ataupun orang jemaah masjid, semua kena belajar dan doa ni. Sebab kita tak nak nanti sembahyang macam doanya tak faham, macam mana nak mustajab? Kan salah satu syarat doa mustajab menghadirkan hati, tapi kalau dia baca pun macam apa dia baca? Itu belum lagi yang hafal tunggang terbalik, apa aku baca ni? Sudah. Jadi tak bagi manfaat kepada si mati itu. Sebab tu kita kena ambil serius, kena ambil berat tentang doa yang Nabi baca untuk si mati yang kita akan pelajari. Okey, sahabat ni, sahabat yang hafal doa Nabi baca ni, sebab dia faham Nabi baca tu, sampai dia kata apa? Dia kata hatta tamannaitu an akuna ana zalikal mayyita. Dia kata apa? Sampai aku berangan sangat, kalau aku jadi si mati ni kan lebih baik. Dah faham tak? Sebab siapa yang jadi imam tu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tuan bayangkan, jenazah tu yang Nabi solatkan dia dengan doa yang difahami tadi tu, mustajab tak doa Nabi? Cuba tuan-tuan kita letak diri kita macam jenazah tu. Yang menyembayangkan kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Muslim. Kan? Bayangkan sahabat tadi tu yang dia hafal, dia dengar Nabi baca agak kuat tu kan, dia ikut, dia hafal terus. Nabi kata Allahumma filahu, dia kata Allahumma filahu, Allah warhamhu wa'afi. Kalau saya tanya apa maksud wa'afihi, berilah afiat kepadanya. Afiat tu minyak afiat ke Ustaz? Sudah. Ini kita akan kupas nanti, insya-Allah. Kita selalu sebut
Apa khabar awak? Saya sihat walafiat. Kenapa kita sebut sihat walafiat? Afiat tu apa? Nanti kita akan kupas insya-Allah pada 2 minggu akan datang insya-Allah. Kenapa minta ampun dulu baru minta rahmat? Kita akan kupas. Kenapa minta diluaskan kubur? Kenapa minta muliakan kubur? Kubur ni bukan tempat kita nak muliakan macam dekat dunia, nak kena rumah besar, orang muliakan, tak. Kubur ni kan kubur tanah. Kita akan bincangkan insya-Allah pada kelas yang akan datang. Sebab memang tak sempat nak kupas sebab dia agak panjang. Dan jangan bimbang, saya dah type bukan nota doa tu, dan saya dah buat dia punya terjemahan. Nanti saya kongsi pada tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah, insya-Allah kelas akan datang. Okey, ada apa-apa soalan ringkas sebelum kita tamatkan pembelajaran kita pada pagi ini? Minta maaf ya, memang tak sempat nak habis menerangkan 6 hadis lah. Satu hadis pun boleh dapat diulas lagi. InsyaAllah nanti kita sambung pula akan datang. Adakah? Ustaz. Ya. Ustaz, saya tak ada buku yang kitab ni. Jadi saya tak tahu ada tak bab solat jenazah ghaib. Bab solat jenazah ghaib. Okey. Bab solat jenazah ghaib. Okey. Kalau dirujuk dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, ada tak berbincangkan tentang salat sunat ghaib? Kalau saya tengok dalam kitab yang kitab yang penuh, tak ada lah. Cuma yang ada adalah tentang tak ada. Kalau sampai bab 165 tak ada. Tak dibincangkan. Tapi kita boleh bincangkanlah tentang orang yang dah mati, meninggal sembahyang ghaib tu. Ya, insya-Allah yang tu kita boleh bincangkan kalau ada mana-mana persoalan. InsyaAllah. Dia punya macam fadilat macam Ustaz cakap tadi yang dapat syafaat tadi, awal-awal tadi. Betul. Sama tak dia dengan yang ghaib ni? Sama. Cuma jenazah itu dia tidak berada secara fizikal di hadapan kita, kan? Kita tahu kan sembahyang ghaib, kan? Dia seperti mana kalau kita belajar sembahyang jenazah secara ghaib ni, tahu tak punca dia, maksudnya bagaimana permulaan sembahyang, wujudnya sembahyang sunat ghaib ni? Siapa tahu apa punca dia sebenar? Tak tahu. Saya tak tahu. Orang lain. Saya rasa kerana ia berada di luar kawasan. Okey, itulah namanya salat sunat ghaib. Betul lah, berada di kawasan. Jenazah itu takkan fizikal. Tapi bagaimanakah permulaan di syariat adanya salat sunat ghaib? Dia bukan di zaman Nabi ke? Ya, dia memang dilakukan di zaman ada. Maknanya dia disyariatkan memang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Kalau Nabi tak buat tentulah tak ada. Nabi solat dekat Raja Najshi. Nabi solat ghaib dekat Raja Najshi apa? Najshi apa? An-Najashi. Najshi. Okey. Ibu-ibu kan, kita kan pernah pelajari sejarah orang Islam hijrah, kan? Kita kan tahu Nabi SAW pernah menghantar orang Islam keluar hijrah. Batch yang pertama kan pergi ke mana? Pergi ke Habsyah, kan? Ada satu raja, An-Najashi, dia sebenarnya diam-diam je sebenarnya dia masuk Islam tau sebenarnya. Orang tak tahu, menteri dia tak tahu, orang kanan dia tak tahu, dia ni sebenarnya Islam. Tapi dia mati. Jadi apabila orang tak tahu dia Islam, dia mati, maknanya siapa nak sembahyangkan jenazah dia? Maka Nabi SAW mendapat tahu
maka jenazah dia tadi yang tak disolatkan, maka Nabi SAW pun menyolatkan jenazah itu. Maksudnya Nabi berada di mana? Jenazah An-Najasyi itu berada di mana? Jadi Nabi semayakan. Itulah asal pensyariatan solat ghaib. Jadi saya tunjukkan, kalau tuan-tuan nak maklumat lanjut, boleh buka di laman Sesawang, Pejabat Mufti Wilayah. Okay, cuba tengok nota ni. Okay, sikit saya tengok ringkas saja sebab waktu kita pun dah agak panjang. Tengok ni, kaifiat solat jenazah, solat jenazah ghaib, jumpa ya. Ambil artikel ni. Okey, nanti kongsikan. Saya letakkan sekejap dekat dalam apa ni? Saya letak dekat ruangan chat tu. Okey dah, saya letakkan link tu. Okey, kalau tengok dekat sini, macam mana kaifiat solat ghaib? Tengok, dia kata. Okey, salat jenazah ghaib bermaksud solat yang dilaksanakan di negeri lain yang berada jauh dari negeri asalnya. Okey. Pensyariatan solat jenazah ghaib ini dapat dilihat berdasarkan kepada hadis riwayat Bukhari Muslim yang mana sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu akan berita kematian An-Najasyi. Sewaktu dia meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar ke musalla. Musalla ni Nabi keluar ke padang lah. Nabi buat saf dan Nabi bertakbir sebanyak 4 kali. Jelas ya? Jazakumullah rahimani wa rahimakumullah. Lepas tu boleh bacalah macam mana kaifiat dia. Jadi soalan puan tadi tu, jawapan dia sama. Walaupun jenazah tu tak ada depan kita, tetap si mati itu boleh mendapat manfaat daripada orang yang menyembahyangkan dia. Wallahu ta'ala alam. So Ustaz, kalau macam kita, boleh ke kita wasiatkan dekat kawan-kawan kan? Macam kita cakap kalau aku mati nanti, tak payahlah buat tahlil, macam baik korang buat solat jenazah untuk aku. Macam tu boleh ke? Kawan-kawan yang di luar negeri lah, luar kawasan saya, macam tu. Boleh ke? Selalu adat kita kan buat tahlil kan. Macam baru ni kawan saya, suami dia meninggal, kita orang buat tahlil dekat Google Meet macam tu kan. Tapi kan lebih baik kita beristighfar untuk si mati kan. Macam kita doakan si mati tu diampunkan dosa-dosa dia macam tu. Okey. Perbincangan dia adalah kalau dia sudah pun disolatkan oleh jenazah oleh jemaah-jemaah yang lain, adakah kita pun boleh buat solat sunat ghaib tu? Contohnya macam kawan kita duduk dekat Kedah, contoh, meninggal dia, kita tak dapat nak pergi, betul tak, untuk menyembahyangkan jenazahnya, tetapi ia telah dibuat oleh anak-anak dia, kawan-kawan dia semua kan. Jadi adakah kita juga dituntut untuk menyembahyangkan jenazahnya juga secara ghaib, dan berapa hari selepas kematiannya boleh buat sembahyang jenazah ghaib? Ini dibincangkan. Boleh faham tak maksud saya kan? Okey. Yang ni ulama bincang. Maksudnya kalau dah lepas, contohnya kan, kita baru tahu, dah seminggu kawan baik aku tu meninggal. Jadi adakah kita boleh sembahyang ghaib? Ataupun macam mana? Tetapi yang itu ada khilaf lah. Tapi kalau kita tahu, contohnya dah seminggu kan, kita baru tahu kawan baik kita meninggal, jadi kita boleh menyembahyangkan ia di kubur dia. Yang tu ada. Iaitu memang pernah dibuat oleh Nabi SAW. Memang ada di dalam riwayat tu. Yang ghaib tu, yang secara ghaib tu maksudnya, kalau macam kita pergi dekat kubur dia selepas seminggu dia dikebumikan, jenazah tu ada lagi depan kita. Dia tidak dipanggil dengan solat jenazah ghaib. Tapi yang ghaib ni, yang ni saya tak dapat nak jawab pada hari ni sebab kena
kena dibawakan perbincangan berapa lama ghaib tu boleh buat. Sebab kalau ikut dalam fatwa, ada yang kata 3 hari saja, ada yang kata selama mana dia telah pun mati. Tapi adakah boleh dibuat setelah orang lain buat? Macam kes An-Najasyi, tak ada orang tahu pun dia dah meninggal. Faham tak? Lepas tu Nabi buat. Jadi kalau orang lain dah buat, bagaimana? Ya, ini perbincangannya panjang lah. Kalau panjang, Ustaz buat satu sesi ke? Yang itu memang yang saya iaitu saya nak kena kumpul dulu pendapat-pendapat tu sebab dia melibatkan hukum kan. Dia kena buat penyelidikan lebih banyak supaya kita tak, sebab berat sebenarnya untuk mengatakan boleh tak boleh kan. Jadi sebab dia bab-bab perkara hukum ni, iaitu kena beri sikit waktu lah. Tapi kalau tuan-tuan pernah jumpa dia perbincangkan, maka nanti kongsikan, insyaAllah kita sama-sama belajar, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okey, kita dah lewat 10.45, ni pun dah Jumaat. Saya minta maaf kepada peserta wanita ya, kerana saya tersalah minggu ya. Kan? Ya Ustaz, tak apa. Maksudnya kalau bulan 10 nanti saya akan mula minggu pertama lah. Okey. Jadi mudah sahaja untuk link Zoom, untuk password dia pakai yang sama saja seperti yang sedia ada ni. Ya Ustaz. Selagi mana tak dimaklumkan ada pembatalan, insya-Allah adalah, tapi biasanya macam itulah. Insya-Allah. Okay, kita sambung lagi nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum.